Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya arkitek Adrianta Aziz. Saya berada di PDK Permata Hati Seri Kembangan, tempat yang paling istimewa kepada orang-orang yang istimewa, anak-anak syurga, anak-anak istimewa. Projek Laman Urban, episod kali ini kita akan explore satu perkara, satu sentimen yang istimewa sekali, di mana kita perlu explore apakah ruang yang sesuai, bagaimana kita mentransformasikan kepada anak-anak istimewa ini. Dari segi warnanya, dari segi teksturnya, cahaya, bau, pendengaran, macam-macam lagi. So, kita saksikan dalam episod kali ini, ya. Allahu Akbar. Jom. Boleh dapat faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya arkitek Adrianta Aziz. Saya Fariza, Pusat Kebajikan PDK Permata Hati. Jadi terima kasih sebab dapat datang ke sini. Sila masuk. Baik, terima kasih Puan. PDK sini menerima pelatih setakat ini yang bermasalah daripada segi Down syndrome, autism dan hyperaktif. Selain itu, kami juga melawat pelatih yang terlantar di rumah setiap hari Jumaat. Diorang ni semestinya tak sama dengan kanak-kanak normal lah. Berbeza daripada segi diorang punya mood. Selalunya mood, diorang punya skop pelajaran pun lain. Kalau diorang ke sekolah pun memang completely different lah daripada anak-anak normal. Setakat yang saya bekerja di sini selama setahun setengah, saya tiada masalah untuk melatih pelatih di sini walaupun mereka menghadapi pelbagai ragam seperti hyperaktif, sebab kami dilatih untuk melatih diorang macam mana kan. Contoh kalau hyperaktif, kami akan membawa mereka ke satu bilik khas, multi-sensory room. Di situ bilik tu macam ada cahaya, ada muzik. Jadi kami letak mereka bermain dengan pelatih yang hyper di dalam bilik tu sambil melakukan pelbagai aktiviti. Manalah bilik dia? Okey. Nak tunjuk. Okey. Bilik ni, bilik apa ni Puan Fariza? Sebenarnya kami sediakan satu bilik ni sebenarnya untuk OKU yang autism. Sekurang-kurangnya kami dapat asingkan sementara sekejap supaya dapat tumpukan perhatian pada dia. Jadi kita orang sediakan bilik macam ni untuk attract mata dia, dapat tengok colour, number dan cahaya lah. Cahaya dia lah. Sebab kadang-kadang budak autism ni tarikan untuk dia adalah melalui visual. Melalui visual? Visual. Jadi supaya dia relax sikit. Dan samping tu, petugas, cikgu petugas pun dapat membuat pemulihan dengan dia lah, salah satu pemulihan lah untuk dia. Bilik ni dinamakan bilik apa? Kalau nak ikutkan, sebenar yang lebih baik multi-sensory room. Multi-sensory room. Tapi buat masa ni kami tidak ada dana yang mencukupi. Dan masihlah menanti semua sumbangan yang ada untuk baik pulih, menambah baikkan lagi lah. So far, memang kos tu agak mahal lah bagi kami yang dapat sebuah harga sebelum ni kan. Jadi kita pun berharaplah jika ada pihak tertentu yang dapat membantu kami dan bersama sebenarnya untuk anak-anak tu sendiri lah, anak-anak syurga ni lah. Saya nampak memang Puan Fariza dah mula ada idea untuk letak apa color, warna macam ni. Jadi boleh cerita sikit tak kenapa boleh pilih tekstur macam ni, warna macam ni, information macam ni? Kenapa kan? Okey, kali ni memang memberi peranan jugalah pada anak-anak ni sebab salah satunya kita boleh bagi dia tumpuan. Tumpuan untuk dia bezakan color. Satunya color lah, dia nampak lah walaupun dia tak tahu tu nama tu color apa. Jadi sekurang-kurangnya dia beri tumpuan. Sometimes warna orange bila kita pegang, dia akan tengok. Warna biru dia tak nak tengok.
Maksudnya mungkin dia minat ke arah warna tu. Itu. Jadi macam warna cerah tu dia tengok, warna yang gelap tu dia kurang menarik lah. Dia contoh pun ada juga anak-anak sugar dia. Bila dia di traffic lights, bila warna merah dia akan menangis. Maksudnya dia tak nak, dia suka warna hijau. Dia begitulah. That's why kita dapat idea untuk letak warna-warna sebegini. Begitu juga number lah. Number huruf ni kan. Ya, betul. Jadi ini cara tak langsung. Warna memainkan peranan, betul, dan juga informasi yang contohnya nombor ataupun huruf akan disulamkan dengan color warna yang kita pilih tadi. Sebab anak-anak ni kadang dia tak tahu tu nombor 2. Sometimes benda ni sebagai objek. Contoh, kalau 2 ni maksudnya bola tu kita pegang 2, tunjuk 2, baru dia tahu ada 2. Itu salah satu dipanggil salah satu alat komunikasi, alat bantu berkomunikasi. Berkat right. Aziz, cikgu bagi bola kat Aziz. Aziz. Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya. Hai, apa khabar? Okey, terima kasih. Boleh? Awak datang ke sini. Sama-sama. Sebab saya dipanggil oleh cikgu sekolah ni untuk dapatkan idea macam mana nak buat projek laman urban bagi anak-anak syurga ni, anak-anak orang istimewa ni. So sebagai arkitek kan, kita nak tahu pengalaman Ras sendiri lah. Sebab Ras sendiri ada anak nama Umar kan. Dia pun seorang anak istimewa. So kita nak tahu apa elemen-elemen yang penting untuk kita ciptakan ruang untuk mereka ni. Okey, selalunya kita sediakan bilik sensori. Bilik ni akan punyai aspek cahaya dan objek dan juga apa orang kata pendengaran kan, muzik. Jadi kalau kanak-kanak ni selalunya diorang kalau macam ADHD, macam autisma ataupun macam hyperaktif dan pelbagai lagi, selalunya diorang kalau kita bawa masuk dalam bilik tu, kita seorang at one time. Seorang je. Seorang. Pasal supaya dia punya occupation therapist akan dapat beri fokus untuk diorang. Dan diorang selalu duduk dalam bilik tu dalam 1 jam sehingga 2 jam. So kebanyakan anak-anak yang kita bawa untuk mengalami pengalaman dalam bilik sensori ni, diorang kebanyakannya mempunyai masalah pertuturan, dia cannot speak, dia tidak boleh bercakap. Dia punya pendengaran pun macam tidak berapa, dia punya reflexes pun pergerakan dia tidak berapa. Dan selalunya diorang ada masalah sensori, maksudnya kalau kita pegang diorang tidak suka. So dengan ada bilik sensori ni, kita ajar diorang macam mana nak cara diorang jadi lebih tenang. Dan kalau dengar bunyi, selalunya diorang kalau dengar bunyi itu diorang dah begini dan diorang tak tahan. Tangan diorang akan steaming tu dia akan bergerak, dia tidak boleh dia tidak tahu macam mana nak luahkan dia punya tak boleh nak express, pasal dia kebanyakannya tidak boleh bercakap. So jadi memang kalau dari sudut arkitektur ni, kita banyakkan mainkan emosi dan juga sensori. Dari segi penglihatan, pendengaran, pertuturan, bau pun ada kan? Dari bau pun. Dan juga sentuhan. So jadi kalau ikut pengalaman Ras sendiri lah, bagaimana anak Ras ni mengalami kalau satu ruang terbuka ataupun ruang dalaman ni, macam mana? Selalu kalau macam dia depends. Kadang-kadang kita tidak punya banyak ruang kan. Ruang kita kecil. Jadi apa-apa yang di dalam tu minima, tetapi kita kena make sure dia kena therapeutic. Dia calming. Masuk je diorang rasa tenang. Diorang tak ada rasa macam ada orang akan marah diorang tidak akan rasa orang yang akan tiba-tiba suakan sesuatu, jadi dekat situ diorang boleh orang kata tahan dengan keadaan. Jadi dia punya juru pulih tata cara tu, occupation therapist itulah yang kena pandai psikologi dan pandai explain kat diorang, okey kalau begini. Dalam bilik tu tidak boleh ada yang tajam.
bagi tahulah. Beritahu. Habis tu macam sensory tu pasal kita macam anak saya Umar, kalau kadang kita pegang dia tolak tangan kita. Dia tak suka dipegang, melainkan dia biasa dengan kita. Jadi kalau selalunya dalam bilik sensory tu dia orang akan letak objek-objek yang berlainan. Cikgu tu akan mungkin ada karpet tu yang ada bulu-bulu dia banyak, jadi dia pegang dia rasa tak selesa, dia pegang tak selesa. Tapi lama-lama kita sua, habis tu kita kita bagi dia orang exercise pergerakan banyak kali, lama-lama dia orang boleh. Bila saya dapat tahu daripada cikgu sendiri, anak-anak istimewa ni dia suka konsep tema space di angkasa. So di waktu malam dapat bintang semua. Ya, betul tu. So macam inilah saya nak propose, nak cadangkan. Bilik tu walaupun dia kecil, tetapi ada konsepkan ruang yang kita nak cat warna gelap semuanya. Memang kita nak ceritakan satu ruang untuk anak-anak istimewa ni bukan sekadar cantik saja, tapi unsur keselamatan, dan kita kena ada tema. Macam Alim cakap tadi, tema yang boleh mengimbaskan memori dia. So ini yang kita dapat daripada pihak sekolah, pihak kat sini. Perlukan konsep tema. Macam kalau anak buat yang macam dekat space tu, bolehlah dia punya bunyi-bunyian tu kena dia punya runut bunyi tu penting. Macam so kalau misalnya kata nak buat macam air, bunyi air, calming kan, dia akan tenteramkan anak-anak tu, ataupun yang dewasa, anak-anak yang dewasa yang istimewa. So kita punya bunyi tu penting, satu warna, dan lagi satu tu kalau ada dia punya interaction tu, dia orang akan so kalau tukar warna sekejap biru, sekejap hijau, itu bunyi dia macam mana. Habis tu macam kata tak macam star tu yang ada yang glow in the dark tu, dia orang suka. Nanti dia orang akan pergi dan dia orang akan cuba capai, tapi sebenarnya tinggi. So yang kalau kat bawah-bawah ni mana dia boleh capai tu bagus. Dan bagus kalau misalnya kata nak letak yang macam bintang-bintang tu, kasi dia orang letak macam ada bean bag ke. Jadi dia orang boleh baring, dia orang boleh tengok di atas. But you see dekat dalam ni pun kalau dia begitu tenang, dah kita punya occupational therapist, dia orang akan boleh buat exercise dengan dia orang dekat dalam tu. Today kita akan buat projek laman urban. So let's open it, Uncle. Urban. Okay, clapping your hands. Yay! Angkat tangan. Yeah. Okay, from dekat sini tengok tak? Abang buat apa ni? Abang buat bulat. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. So nampak tak? Semua suka, happy kan? Okay, you can see people playing outside like this. Sekarang ni kita main kat sini kan? Tengok nampak macam ni. Nanti kita ada colour macam ni, colour macam ni. Okay? Lepas tu kita colour tempat duduk nanti. Hari ni nanti bilik sensory tu kita nak buat konsep Spaceman. Dalam Spaceman nanti kita ada Mickey Mouse. Betul? Kita ada apa ni? Planets. Kan? Ada planets, ada bintang. So nanti kita nampak ada bukit, ada bulan. Betul? Moon. Bulan ni macam planet. Betul? Planet Jupiter. Betul, planet Jupiter macam bulan. Ini bulan kan? Bulan, the moon. So, bulan sini. Dan ini planet Mars. Saturn. Tidak planet Saturn Saturn. Planet Saturn. Lepas tu ada Uranus, Neptune, Pluto. Planet Pluto, planet yang paling sejuk sekali. Betul tak? Kalau sejuk macam mana tadi? Sejuk. Yeay! Yeay! Tepuk tangan. Yeay! Projek Laman Urban, ia amat memberi manfaat pada pelatih PDK di sini, di mana ada tempat untuk diorang
relax, dapat menjalani pemulihan dengan lebih baik. Sebab sebelum ni memang satu tumpuan saja, iaitu visual TV. Sekarang ni kami ada pembahagian tempat untuk di mana itu bilik multisensory untuk autism, dan di luar kita boleh membuat aktiviti pemulihan yang lain. Saya sebagai petugas di sini gembira bila pusat latihan ni terpilih untuk projek Laman Urban, sebab dalam projek Laman Urban kami telah memilih satu bilik untuk supaya bilik itu diubah sesuai kepada bilik yang boleh menarik minat pelatih di sini. Laman Urban ni saya dah tengok tempat tu yang tim nak buat projek kat situ. Saya tengok benda ni mungkin akan jadi satu tarikan kepada pelatih lah, sebab pelatih dia banyak mood. Dia macam kerena dia tak macam budak-budak normal. So kadang-kadang nak datang PDK pun dia ada mood. So macam kalau ada bilik ni, mungkin benda tu akan jadi satu tarikan pada dia untuk datang ke PDK. Anak-anak ni kita memang dari asalnya bila diorang datang ke PDK, kita akan tekankan siapa yang jadikan langit, siapa yang jadikan bulan, siapa yang jadikan matahari. Jadi dengan adanya Laman Urban ni, kita mudah-mudahan diorang akan mengenali benda tu. Mengenali, oh itu bulan, itu langit, kecil tu apa, yang besar tu apa, yang di atas tu apa. Dan kita tengok nanti kita boleh ajar jarak dia berapa daripada bumi ke angkasa, macam tu. Jauh. Nampak? Jauh-jauh. Bagi saya, projek Laman Urban ni baik untuk kanak-kanak kurang upaya sebagai terapi lah. Dengan adanya bilik tersebut, kami berharap pelatih akan dapat menerima suasana baru, sebab bilik tu kami berharap bilik tu lebih sesuai kepada mereka yang memerlukan, contoh pelatih tu hyper. Jadi kalau bilik tu gelap sedikit, jadi mereka akan tenang, mereka akan dapat jiwa mereka akan tenteram. Kami harap macam itulah. Lepas tu disertai dengan pelbagai aksesori yang ada. Kami harap bilik tu boleh, dalam masa yang sama mereka boleh belajar daripada suasana bilik tu. Selain daripada sebab bilik yang sekarang ni, selain daripada mereka dah biasa dengan bilik macam tu, dia harap dengan projek Laman Urban ni dia akan membawa satu pengalaman baru pada pelatih dengan suasana baru. Dalam masa yang sama mereka akan belajar daripada perubahan tersebut.
multisensory yang dicipta melalui laman Urban, kami rasa ia memberi kesan yang amat baik pada pelatih di mana dia dapat menumpukan perhatian dari segi cahaya, visual, dapat mendengar, dapat merasa iaitu aroma dan juga lebih kepada cara ketuk. Projek Laman Urban Thank you.